Assalamualaikum, hai semua. Berjumpa lagi dengan saya minggu ni untuk kita tengok market outlook, di mana saya akan bagi idea bila market bergerak, apa yang you all nak entry, sama ada buy ataupun sell. Sebelum tu, yang mana belum subscribe saya punya YouTube channel, boleh buat boleh subscribe and then boleh share dengan kawan-kawan. Kenapa saya cakap boleh subscribe? Sebab saya takkan update dekat mana-mana channel Telegram ataupun grup-grup Telegram. So bila saya update YouTube ni dengan video baru macam ni hari ni, so you all akan terus dapat notification, di mana you all boleh terus tengok. So tak perlu orang cakap you all bertanya lagi bila video outlook nak keluar apa semua. So just tunggu notification dapat, you all boleh terus tengok. Okay, tanpa melengah lagi, jom kita tengok chart. Okay, kita start dengan WTI. As usual, saya akan pesan dekat semua tengok di higher time frame dulu, sama ada kita nampak apa di higher time frame, and then kita marking yang mana yang masih baru, marking support and resistance, marking trend line dalam map anda, dalam chart anda, buat mapping, and then baru kita analisa chart kita apa akan berlaku bila market buka nanti macam ni. Saya dah ada, you all nampak garisan support and resistance, and then trend line dekat H4, and then if you all nak check daily pun boleh, support and resistance daily. Okay, tak ada masalah dekat situ. So you all boleh letak trend line dekat daily. Okay, trend line ni macam ni. So you all boleh nampak dekat situ trend line sini. Okay, dia masih dalam keadaan bullish. Di H4 pun masih dalam keadaan bullish. Price baru test moving average 50 di situ, dengan support 64.3 dekat situ. Price test minggu lepas, hari Jumaat, minggu lepas, minggu sebelum ni, dekat 64.3. So kita tengok dekat lower time frame H1. Okay, di mana H1 kalau kita nampak dia seakan-akan nak membentuk inverse head and shoulder dekat situ. Kalau dia jadi betul inverse head and shoulder, price akan continue naik. So macam mana kita nak inverse head and shoulder tu? So kita buat marking macam ni. Okay, marking macam ni. So kita nampak jika price break this level, so saya akan screenshot, so senang buat penerangan dengan anda. Okay, di mana dekat sini kita ada satu shoulder head, akan ada kemungkinan akan ada buat shoulder di sini. So let's say kata dia price break this dua trend line dengan shoulder ni, kita tunggu retracement, and then kita boleh entry buy. Okay, dekat situ. If you all tak sabar nak entry, bila price entry buy, bila price buat low, saya expect dia akan test balik moving average 200 ni. So dekat sini you all boleh entry buy, cari entry buy dekat area level ni. Okay, so stop loss you all dekat bawah ni paste stop loss stop loss buy. So dia akan naik. Okay, breakout. So halfway bila dia breakout ni, you all boleh TP half dulu, TP half kat sini ataupun dekat sini, TP half. Once dia buat retracement, you all boleh entry lagi. Okay, yang ada half you all BE lah untuk TP dekat sini, TP buy kat sini, TP buy. Okay, TP buy dekat sini. Ini adalah orang cakap salah satu pergerakan buy, di mana you all boleh entry buy bila chart tu jadi macam ni. So let's say you all lebih cekap, lebih pantas, bila dia turun ni you all boleh sell dulu di mana kalau you all flip ke lower time frame M15, okay, kat situ you all nampak dekat sini, let's say dia break ke bawah this previous low ni. Okay, you all nampak, okay, previous low kat sini. If dia break previous low kat sini, dia akan cari this level, dia akan cari level ni. Okay,
So dia akan cari level ni, so you all boleh sell dulu. Okay, di mana macam saya sebut tadi, dia akan rebound, cari entry buy dekat area level support ni. Okay, entry buy TP di trend line atas tu dulu untuk TP buy. Okay, satu lagi you all boleh marking dekat sini, di time frame kecil you all boleh marking yang ini dulu. Okay, untuk entry sell nanti. So apa pun market buka, so you all tengok ciri-ciri yang saya explain tadi. Ada ciri-ciri tu you all boleh entry sell dulu pun boleh, ataupun you all nak tunggu sampai di bawah, you all nak entry buy dekat situ boleh, dekat support tu, and then stop loss dekat bawah. Okay, stop loss you all tarik lah, satu lagi support kat bawah ni. Ini adalah stop loss you all. Okay, so yang ini you all kena tukar color lah, sebab yang ni 15 minit, sebab yang atas tu semua di time frame besar. Okay, so you all kena make sure lah, macam saya cakap lah, kalau you all masih tak berapa nak cekap, you all kena buat line macam saya cakap tadi. Kalau you all cekap, you all boleh nampak dekat mana support, kat mana resistance. You all tak perlu line yang banyak-banyak saya lukis ni. Okay, so yang ini saya nak tunjuk kat you all macam mana nak dapatkan, nak tengok support and resistance bila plot apa semua. So ni cara dia. Okay, yang ini untuk WTI. So let's say katakan pagi market buka terus dia break yang trend line ni, you all boleh tunggu retracement dekat time frame mungkin 5 minit. Dia buat candle bearish, and then dia test balik breakout dekat sini. Kalau kita besarkan dekat sini kita boleh nampak ada resistance dekat sini. So dia buat breakout sini, dia test balik breakout, you all boleh entry buy dekat situ. Okay, entry buy TP dekat, tengok belah kiri. Always kalau tak erti nak tarik Fibo, always tengok belah kiri dekat mana resistance terdekat, dekat situlah TP anda. Okay, TP mengikut resistance. Okay, tak perlu tarik Fibo pun boleh. So you all buat TP kat Fibo macam ni. Okay, buat TP dekat resistance kat Fibo, sorry. Okay, itu cara dia. Kita masukkan bila kita entry, kat mana kita nak TP, kita mana nak exit, kat mana kita nak stop loss. Okay, so kalau you all punya modal kurang, you all buat stop loss kat atas ni saja bila you all dah buy. Okay, so tak adalah cakap you all kerugian modal berkurang bila price turun, and then tak adalah orang cakap you all masih mengharap price tu naik balik, unless you all dah marking, you all tahu price sampai sini. Tapi you all kena tengok lah modal you all boleh tak menampung bila price turun ke support yang paling rendah dekat sini, yang paling kuat dekat sini, untuk dia rebound naik balik. Okay, so you all kena perhatikan benda tu. Dia ada dia setiap orang berlainan trading plan dia orang, sebab bergantung kepada modal masing-masing. Okay, yang ini untuk WTI So you all boleh tengok balik nanti kat belakang dekat mana entry you all. So jom kita tengok next gold Kita tengok gold. Okay, gold dekat sini. Okay, gold kita ke time frame besar H4 ataupun daily. Okay, kalau kita tengok dekat H4 ataupun daily, okay, so kita marking lah. Tak ada yang atas lagi, tak ada support, tak ada resistance. So kita marking resistance 1, 2. Okay, kita marking, kita tengok belah kiri. Okay, support become resistance, resistance become support. So apa yang kita nampak dekat sini, price boleh pergi ke nearest resistance, tapi apa yang dia perlu buat, dia perlu datang untuk test. Sebab bila dia dah breakout, ada 2 level sini, satu sini, so price boleh datang untuk test level breakout dia, untuk retracement, then baru dia continue naik. So bila kita dah marking macam ni, kita ke H4, kita nampak, kita tengok apa yang ada di H4. So kita tengok confirmation dengan stokastik dah pointing down dekat situ. So maknanya dia berkemungkinan akan buat retracement. If dia buat retracement hari Senin ni, so kita terus tarik Fibo retracement untuk gold. Okay, tarik Fibo retracement.
Okay. So kita nampak dekat situ ada dua line yang jatuh. Ada satu support, then ada 38.2 level Fibo dekat sini, and then 61.8 ni pun ada. So apa yang saya jangkakan, kalau dia nak retrace, dia boleh retrace sampai ke 61.8. Nampak tak? 61.8 tu adalah level breakout dia kat H4 tu. So yang kita tanda tadi di daily, so dia boleh naik balik macam tu. So kita perhatikan, kalau kita perhatikan di H4, stochastic overbought dah pointing down. Okay, dah pointing down ya. So masih tak ada lagi confirmation di time frame H4. Kita flick ke H1, and then okay, M15 ada tak pattern. Okay, M15 ni kita nampak ada dua top dekat sini, dia dah buat M15. Okay, dua top di sini, 1, 2, tapi neckline dia di sini. Neckline di sini. Okay, apa yang you all boleh buat, you all boleh marking ni, triangle ni. Let's say price Isnin ni dia buka, dia break trend line ni, dia breakout, bukan trend line, Fibo ni ataupun neckline, sorry neckline ni, you all boleh tunggu dia datang naik balik test breakout ni. Okay, datang balik naik. Bila dia ada close, dia ada open, dia buat high. Lepas tu bila dekat sini lah, bila dia buat high ni, dekat sini you cari entry sell. Okay, lepas tu dia buat low, dia buat close. Okay, ini adalah bar chart. Okay, bar chart. Okay, so kita tengok pergerakan. So nampak dia macam ni, dia mungkin boleh turun untuk retrace dulu. Okay, so ini adalah double top, adalah reversal, tapi dia belum jadi, belum confirm double top. And then dia juga adalah inilah triangle kat sini, dia buat triangle kat sini. Okay, any side dia boleh naik, dia boleh break any side. Okay, so selalu saya akan perhatikan dia ada sideway dekat situ. Kita nampak dia ada sideway kat sini, so kita marking dengan box sideway ni untuk kita check, untuk kita tengok kat mana dia buat breakout. First kat sini dengan sini. Okay, kat sini. So any breakout, kalau let's say pagi dia naik sampai test level atas ni, you all boleh sell kat sini, sell, tunggu dia turun breakout yang ni. Okay, so kenapa saya cakap sell kat atas tu? Sebab kita tengok tadi stochastic dah overbought, and then kita punya stop loss boleh dekat atas ni, dekat sini. Okay, so dekat sini level yang orang cakap yang terdekat untuk stop loss. So kalau you all sell kat sini, kat bawah ni you all sell. So bila dia test support bawah ni, dia berkemungkinan rebound naik atas dulu. So adalah lebih baik kita sell di atas. Okay, cari entry sell dekat dekat level ni lah, ruang antara Fibo 0 dengan level sini. Okay, cari sell dekat sini. Okay, cari sell di antara sini. So ingat ni, kalau nak sell, cari sell di antara sini Okay, bila dah dapat tu, kat mana kita nak TP. Bila you all dah sell kat atas, TP lah dekat ni Fibo level ni, ataupun marking kat lower box ni, you all marking untuk first TP you all, ataupun you all boleh BE untuk dia turun macam saya cakap ke 38.2, 50%, ataupun 61.8 ni. Okay, you all marking yang tu dulu. Okay, so yang ni yang saya nampak, dia boleh jadi macam ni lah, dia boleh naik dulu. So kita cari entry sell kat atas tu untuk dia turun buat retracement. Okay, so yang itu saya nampak dekat gold lah. Okay, so kita move ke Dow pula. Okay, let's say kalau kata dia naik, and then dia tak ada rebound, tak ada sell sebarang tanda-tanda reversal dekat atas ni. So dia breakout yang ni, you all boleh buy dia breakout level 0 ni, you all boleh buy, terus entry buy. Kalau you all nak entry risiko, entry buy kat sini. Stop loss you all kat mana? Kat sini. Kalau besok buka, buy kat sini. Dia test dulu bawah tu, mungkin dia naik dulu sikit, you all boleh buy sekejap. Yang ni scalping time frame kecil. You all buka time frame lebih kecil untuk scalping. You all nampak sideway tu. Okay, dia test bawah, you all buy. So kenapa kat situ stop loss you all kecil je, you all boleh letak sikit je. Seolah kalau dia naik itu, you all dah dapat orang cakap untung, orang cakap lebih lah untung dia. Okay, so stop loss dia tu kecil kat situ.
Okay, so kita dapatlah apa tu ratio 2 to 1 macam tu. Okay, so kita tengok ke WTI Dow pula So Dow ni dia buat new high Kalau kita nampak dia buat new high di higher time frame. Okay, dia dah buat new high last week. Okay, sama juga bila kita kata dia dah buat breakout macam ni, dia dah buat breakout. Kita marking daily dulu. Okay, daily dia dah buat breakout dekat sini. Dia dah buat breakout. So dia berkemungkinan akan test juga dulu So kita nampak di daily punya stokastik pun dah berada di paras 80, masuk di paras overbought, tapi belum ada tanda-tanda untuk sell Okay, kita tengok H4 belum ada tanda-tanda untuk sell keluar. So kalau kita tengok di time frame kecil pun masih tak ada tanda-tanda untuk sell Okay, so let's say kita buat kita punya marking kat sini lah. Kita punya marking kat sini. Okay, resistance. Okay, resistance high ni. So let's say breakout atas ni untuk pagi besok, you boleh buy dulu. Okay, so kalau ada lower time frame, ada tanda-tanda untuk dia reverse, okay, you akan tengok sebab sekarang ni kalau you all nampak, dia ada seakan-akan nak buat double top ataupun berkemungkinan kalau dia terus turun macam ni, dia akan buat head and shoulder. Okay, you all mungkin tak nampak. So saya expect kalau dia naik, then dia test resistance ni R1. So katakan dia naik, ada satu lagi candle naik macam ni. So dia turun, dia break neckline ni. Ini adalah double top. Okay, neckline ni adalah double top dekat sini kalau dia buat macam tu lah. So let's say market buka Isnin. Okay, market buka Isnin, dia terus turun macam ni. So sini adalah satu shoulder, head, and this is shoulder. So dekat mana you all buat neckline, dekat sini you all buat neckline. So upon breakout kat sini, dia mesti ada retrace dulu. Okay, retracement. So you all cari sell dekat sini, you all letak stop loss kat atas ni. Okay, naikkan sikit stop loss kat atas tu. So you all boleh terus sell dekat situ. Okay, kat mana you all nak TP, immediate TP dekat sini, level ni. Okay, kat sini adalah TP1. TP1 ini dekat lower time frame lah. Ini cakap di kita scalping. So TP2 you all ambil dekat sini. Okay, resistance lah. TP2 support 1, support 2. Okay, ini adalah TP untuk sell. So let's say breakout, you all tunggu dia retrace, you all boleh terus buy. Okay, ini adalah untuk Dow lah. Apa yang saya nampak, dia mungkin boleh buat retracement. Sebab kalau kita tengok di M15 pun, dia dah start pointing down, stokastik. Cuma atas ni tak ada pattern chart pattern reversal lagi. So adalah risiko untuk kita sell. Cuma kalau tak nak risiko untuk sell tu, kita tunggu price turun. Siapa yang cakap boleh sell, price turun sini kita entry buy. Okay, dekat mana-mana ni lah. So kita entry buy, cari entry buy sebab dia dalam keadaan bullish. Okay, price dalam keadaan bullish. So satu lagi kita boleh tarik Fibo retracement lah. Fibo retracement macam ni. So kita tunggulah dekat 23.6, 38.2 ni nampak. Tadi kalau kita tarik support ni, kat sini ada. So 50%, 61.8 ni. So kita tunggu dekat level-level ni untuk entry buy. Sebab apa? Price dalam keadaan bullish. Okay, dia sentiasa buat new high. So kita kurangkan sell, kita banyakkan buy. Okay, dekat situ. Kalau nak sell, kita jangan terlalu tamak untuk TP, untuk take profit terlalu besar. Okay, cukup sekadar beberapa dolar. Kalau you all tengok nampak reversal dekat lower time frame, you all terus ambil profit tu. Ataupun bila dah profit, you all BE supaya you all dapat secure that profit. Okay, so itu adalah cara-cara macam mana kita nak entry. Okay, so saya dah bagi WTI, saya dah bagi gold, saya dah bagi Dow. So kalau you all nak saya buat mapping untuk pair-pair lain yang you all trade, sama ada US stocks ataupun mungkin
euro punya index. So you all boleh tinggalkan ruang komen, you all nak saya buat mapping apa, then saya akan buat lah, insyaAllah saya akan attend you all punya komen tu. Okay, so itu saja untuk kali ini. So kita jumpa lagi nanti outlook minggu depan. So since raya pada minggu depan, InsyaAllah hari Khamis, so saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin dalam video kali ini. So insyaAllah kita akan berjumpa lagi, insyaAllah kalau kita berjumpa lagi sebelum raya. Okay, rezeki lah, maknanya mungkin ada mapping baru yang you all boleh tengok. So saya akan buat lagi. Okay, so yang mana yang orang cakap berminat untuk trade bersama saya dalam grup eksklusif saya, boleh PM admin saya ataupun PM saya sendiri untuk proses, tanya apa proses untuk buka akaun ataupun untuk masuk ke dalam channel-channel saya lah, channel eksklusif saya ataupun RTC punya oil signal. Okay, itu saja daripada saya. Untuk kali ini insyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Semoga semua dimurahkan rezeki, dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang berkekalan, berpanjangan, insyaAllah. Okay, thank you all. Okay, bye.